Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ala Allahi tawakkalna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah. Kita sambung lagi daurah tafsir kita pada surah Al-An'am, ayat yang kedua yang kita telah bincang kemarin ayat yang pertama. Dan ayat yang pertama saya telah sebut bahawa salah satu daripada dalil yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut secara terang dalam Al-Quranul Karim, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumat. Dia menggunakan perkataan wa ja'alaz zulumat, dan dia menjadikan kegelapan az-zulumat, iaitu satu lafaz jamak ataupun banyak. An-Nur satu lafaz satu saja, bukan jamak. Mana jalan-jalan kejahatan dan kesesatan itu lebih banyak, dan jalan terang dan cahaya itu hanyalah satu sahaja. Ayat yang kedua pada hari ini, firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah liat. Wallazi khalaqakum min tinin, dia yang menciptakan kamu daripada tanah liat. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja menjadikan langit dan bumi, tapi Allah juga menciptakan kita manusia ni selepas Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Taala tekan dalam ayat ini bahawa dialah yang menjadikan kita selepas Allah Taala buat langit bumi, seolah-olah manusia ni satu tetamu Allah yang hebat. Satu tetamu Allah yang hebat. Diciptakan dan disiapkan segala kelengkapan langit bumi semua sekali. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini daripada tanah. Dan tanah ini sendirilah tanah lumpur yang bercampur dengan air. Itu merujuk kepada penciptaan Adam AS dahulu, kerana kita ni anak cucu Adam asal daripada tanah, min tinin, daripada tanah, nutfah, daripada air mani. Asal kejadian daripada tanah. Wallazi khalaqalakum min tinin, daripada tanah liat. Kemudian daripada mani, yang merupakan zat yang datang daripada tanah. Maknanya segala makanan hasil daripada makan yang berbentuk protein ke vitamin dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala proseskan menjadi air mani. Kemudian air mani itu sendiri zat dia mari daripada tanah. Ayat ni nak beritahu asal kejadian kita, supaya manusia ingat dan manusia sedar dan jangan jadi sombong. Supaya manusia sedar dan manusia ingat, jangan jadi sombong. Kerana manusia yang sombong ni, dia kena ingat bahawa kejadian dia hanyalah daripada tanah saja yang kotor. Bukannya daripada emas ataupun daripada apa sumber-sumber yang mulia di mata pandangan manusia ini. Sebaliknya dijadikan daripada tanah, satu unsur yang kotor. Summa qada ajala, kemudian ditentukan ajal, itu kematian. Perkataan qada ni maksud dia iaitu penentuan yang terakhir. Penentuan yang terakhir. Sebab itu dalam bahasa Arab, qadi ni, hakim ni dipanggil sebagai qadi.
Mana keputusan yang qadhi, yang hakim buat keluar ni adalah keputusan yang muktamad. Yang tidak ada lagi keputusan selepas daripada keputusan itu. Dan kalimah ajala, satu tempoh dari sekarang sampai kepada masa ditetapkan. Itu makna ajala. Jadi perkataan ajalan ini, ajal kita sebut, adalah umur seseorang. Daripada lahir dia sebagai manusia sampailah had umur dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ketika mana Allah Taala mengambil nyawanya yang disebut sebagai mati. Ayat ni dimulakan dengan menceritakan kejadian kita ni daripada tanah. Kemudian dimatikan, sudah cukup ajal. Dan dikembalikan semula kita kepada tanah. Dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah itu juga. Allah Taala yang menentukan bila kita akan mati. Cara-cara mati kita tidak sama dengan seorang yang lain. Ada yang pendek umur, ada yang panjang umurnya. Dan ini semua adalah qada. Iaitu penentuan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan menjadi awal dan tidak akan menjadi lewat. Maka kalau kita ni hidup nak ambil nyawa kita sendiri atau kita nak ambil nyawa orang lain, tapi Allah belum qada, belum menetapkan keputusannya untuk masa kita mati, maka orang tu tidak akan mati. Dibuat lari oleh Allah Ta'ala daripada kematian itu oleh kerana masa dia bukan masa mati lagi. Kita biasa dengar orang yang jatuh kapal terbang contoh, orang yang terbabas daripada landasan kapal terbang, ataupun orang jatuh yang tidak memungkinkan dia tu untuk hidup. Semua orang mati kecuali Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia dan dia hidup. Ini benda yang kita perlu sedar. Dan kadang-kadang kita dengar orang mengalami kemalangan yang begitu teruk. Dahsyatnya kemalangan itu. Teruk sekali. Keretanya rosak. Tetapi dia tidak mati. Ada yang sakit tenak di hospital lagi. Orang yang sihat tu pula mati lebih pada dia. Kerana itu ketentuan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tegaskan lagi, wa ajalum musamman indah. Dan satu ajal lagi yang tertentu di sisinya, ini pula ajal yang kedua. Allah tentukan bila ia akan dihancurkan. Musamma di sini, kalimah musamma bermaksud yang telah diberi banyak nama. Yang dikenali dengan banyak nama. Maknanya apa? Yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Karena telah diketahui yang ia akan tiba bila? Kiamat ni tidak ada orang yang tahu. Maknanya dia akan hancur dalam tu sampai tempoh masa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, lalu dia pun bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu hari kiamat. Apabila kita sebut mati ni, semua manusia akan mati, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada seorang pun yang terlepas daripada kematian ini, kerana kematian ini merupakan satu ketetapan yang mutlak daripada Allah. Dibangkitkan semula di negeri akhirat, juga ketetapan yang mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ahli saintis yang suka mengkaji bilakah alam ini akan hancur, macam-macam andaian yang dia buat. Tapi dalam akidah kita hari kiamat ini adalah indallah, merujuk kepada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah bersebut dalam suratul Mulk ayat yang ke-26. Firman Allah Ta'ala, "Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin."
Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangan hanya di sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul memberi peringatan dan amaran yang terang lagi nyata. Maknanya, ilmu kiamat ni Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam orang kaji pasal kiamat ni. Macam-macam hadis palsu yang keluar pasal kiamat ni. Macam-macam ramalan berkenaan dengan kiamat ini. Tapi saat bila hancurnya, saat bila kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala mati, semua ilmu tu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri pun tidak tahu. Bilakah untuk manusia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla itu? Baik. Summa antum tamtarun. Dan pada itu kamu masih ragu-ragu. Ada banyak perkataan yang digunakan dalam Al-Quran membawa makna ragu-ragu. Dalam ayat ini digunakan perkataan tamtarun. Perkataan tamtarun. Tamtarun ini kalau kita tengok, dia ragu-ragu tentang perkara yang jelas. Ragu-ragu dalam perkara yang jelas ini amat-amat bahaya. Ragu-ragu dalam perkara yang kurang jelas, munasabah kita ragu-ragu. Tapi amatlah pelik apabila seseorang ni dia ragu-ragu siang hari, tapi dia kata malam lagi. Ni orang panggil ada masalah lah pada dia. Yang pertama sekali mungkin nak bagi orang lain ragu-ragu. Ataupun dia tu sendiri berada dalam keadaan tak tahu apa. Baik. Hari kiamat ini pasti. Dan banyak nama diberikan untuk hari kiamat dalam Al-Quranul Karim. Kenapa banyak nama ni? Tujuan supaya manusia terikut ataupun terikat dengan mana-mana salah satu daripada nama. Ragu dalam ayat ini bermaksud ragu bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya sekali. Orang yang buat syirik sebenarnya mereka ragu pada Allah dan mereka rasa bahawa ada entiti lain kepada alam ini. Tetapi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ragu-ragu dengan apa yang terjadi. Dia yakin 100% dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Jauh daripada sifat ragu-ragu dalam tubuh dia sendiri, tidak ada. Kerana dia yakin. Walaupun kiamat itu satu benda yang tidak berlaku lagi, tetapi dia telah pun yakin walaupun benda itu masih belum berlaku. Ini satu benda yang besar yang perlu manusia fikir. Baik. Kalau kita tengok surah Taha ayat 55, firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang bermaksud dari bumilah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami mengembalikan kamu dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Ini sangat menghairankan orang Mekah. Mati itu orang Mekah tak heran. Duduk dalam kubur bagi dia hancur. Tetapi di antara perkataan yang mereka rasa takjub dengan Nabi SAW itu berkenaan dengan hidup selepas daripada mati. Dengan mereka mengatakan, "Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid?" Adakah kami menjadi turab, menjadi tanah, kemudian kami boleh jadi orang balik? Satu benda yang tidak munasabah bagi kami. Ini perkataan yang mereka keluarkan. Ayat yang ketiga. Kita tengok ayat yang ketiga, surah Al-An'am. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baik, kita tengok dia kata apa.
Wa huwallahu fis samawat, dan dialah yang menjadikan langit. Allah Subhanahu wa taala yang disembah di langit ini, yang disembah juga oleh para malaikat, maknanya Allah yang menguruskan langit ini. Dan dia juga menguruskan bumi, wa fil ardi, dan di bumi. Dan Allah juga yang disembah di bumi, disembah oleh manusia, jin, binatang, makhluk-makhluk yang lain semuanya. Soalannya, kenapa Allah sebut dia adalah Tuhan di langit dan di bumi? Sebab apa? Kerana ada yang kata Tuhan ni duduk di langit dengan tidak hiraukan keadaan di dunia ini. Ada fahaman yang begitu. Dan kita ingat bahawa musyrikin Mekah ni mereka percaya bahawa Allah itu memang menjadikan alam ini. Kita kena ingat tu. Menjadikan alam ni Allah. Tapi Allah Ta'ala kata langit, bumi ni aku yang buat. Bukan sahaja menciptakan tetapi mentadbir. Cipta tu satu hal, buat. Tapi mentadbir. Mentadbir dengan makna bila nak siang, bila nak malam, bila nak turun hujan, bila nak banjir, bila nak berlaku segala apa di atas muka dunia di bawah pentadbiran Allah Ta'ala. Baik. Musyrikin Mekah mempunyai fahaman, selepas Allah Ta'ala jadikan alam ini, maka Allah Ta'ala serahkan urusan alam ini kepada Tuhan-Tuhan yang mini. Allah Ta'ala delegate power kepada orang-orang tertentu, turunkan kuasa pada orang tertentu. Mereka tak tahu bahawa Allah menjaga segala-gala. Mereka tak beriman. Mereka beriman bahawa Allah Ta'ala buat alam ini, langit dan bumi. Tapi masalah mereka, seolah-olah Allah Ta'ala menyerahkan kepada beberapa orang untuk menjaga benda-benda tertentu. Lalu Allah Ta'ala biarkan. Tidak, semua di bawah pengawasan Allah. Kalau kita tanya bagaimana pula dengan malaikat yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan suruhan tertentu. Suruh Allah Ta'ala itu bukan bermakna dia tak mampu nak buat. Dia minta tolong, na'udzubillah. Tidak ada bagi Allah sifat begitu. Suruh di situ maknanya perintah Allah kepada malaikat buat benda tu, dan malaikat buat. Kalau Allah nak buat sendiri pun memang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesilapan musyrikin Mekah apabila dia menyamakan kerajaan dunia dengan kerajaan Allah Taala. Seolah-olah kalau tak mampu bagi kita nak berjumpa dengan menteri besar tu, berjumpa dengan wakil rakyat pun tak apa. Jumpa dengan hak bawah-bawah ni pun tak apa. Berjumpa dengan siapa-siapa sahajalah yang dikira ada kuasa bab tu, boleh disampaikan kepada orang atasan. Itu kepercayaan syirik orang Mekah. Dan kepercayaan itu mungkin ada juga pada kalangan orang Melayu tanpa disedari. Merasakan satu perkara ketika mana mereka berhajat kepada Allah, merasakan bahawa dia tu tidak makbul doa, kena minta dengan orang lain. Dikira orang tu dekat dengan Allah Ta'ala. Dia tak minta dengan Allah. Disuruh orang lain minta dengan Allah Ta'ala. Orang yang disuruh minta tu, maklumlah bila dah gula ayam semua sekali, masak kambing, nasi minyak apa, makanlah. Semayanglah boleh sembahyang hajat 2 rakaat. Tetapi sedar ataupun tidak bahawa tuan rumah tu sendiri minta tak dengan Allah Ta'ala? Nak tanya tuan rumah dulu. Yang nak suruh orang ni dia sendiri tu. Adakah dia telah pun minta dengan Allah dengan bersungguh-sungguh, yang kadang-kadang dia rasa bahawa dia tidak sama sekali dekat dengan Allah Ta'ala, kena suruh orang lain yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala berbanding dengan dia. Ini adalah satu kefahaman akidah yang salah. Allahu Akbar. Begitu juga dengan fahaman yang sesat. Dalam Islam dinamakan Qadariyah. Qadariyah ni kita panggil Qadariyah. Yang mengatakan selepas Allah Ta'ala jadikan alam ini, Allah Ta'ala serah kepada urusan manusia nak buat macam mana. Tidak ada kena mengena lagi dengan Allah. Itu Qadariyah. Itu Qadariyah.
Kemudian, ada juga fahaman orang yang jahil dengan mengatakan Allah, kita berkata Allah Ta'ala ni istiwa alal arsh. Ada juga orang kata bahawa Allah Ta'ala itu berada langit, bumi, dan mereka kata di mana-mana. Dengan mereka menggunakan dalil Al-Quran yang tidak betul. Tidak betul. Dia guna contoh wahwa ma'akum aynama kuntum. Mana saja kamu bersama dengan aku. Tidak. Itu maknanya lain. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala nak tengok itu bersama dengan Allah Taala tu sentiasa melihat kita. Wujudlah fahaman Allah mawjud bila makan. Allah Taala ada tak ada tempat. Allah Taala ada tak ada tempat. Ini masalah. Masalah besar lah, masalah akidah. Yang benarnya ilmu Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Allah Ta'ala mengetahui benda yang ada langit dan bumi. Manusia tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Orang tanya di mana Allah? Allah di arasnya. Tapi ilmunya meliputi segenap tempat. Betul, kita kata ilmu Allah segenap tempat. Allah Ta'ala sendiri sebut dia di aras. Ada orang kata Allah Ta'ala memerlukan aras. Tak ada aras boleh ada. Tak patut tanya. Sebelum ada aras ni Tuhan duduk di mana? Tak patut tanya begitu. Tak patut tanya begitu soalan bagi Allah Ta'ala. Sahabat tidak tanya pun. Sahabat ni orang yang paling teliti berkenaan agama. Tak faham sikit boleh tanya. Tapi dia tak tanya soalan begitu. Sebab dia faham. Jadi kefahaman sahabat itulah kita kena letak dalam jiwa kita biar kita faham sebagaimana sahabat faham. Ya'lamu sirrakum. Dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan. Ada rahsia manusia simpan dalam dirinya. Tak beritahu pada orang lain. Tak kongsi pada siapa-siapa. Hak kamu simpan juga aku tahu. Biasa kita simpan rahsia berkenaan dengan kawan tu, berkenaan dengan kawan ni, tak beritahu pada orang, ada senyap. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kerana Allah Ta'ala mengetahui segala-gala. Ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, terdapat satu kesyirikan yang manusia lakukan tentang perkara ini. Seperti yang kita telah pun sebut bahawa kita telah meletakkan sifat Allah itu kepada manusia. Dengan mengatakan bahawa Tok Guru saya tahu benda gaib. Dia nak kata Tok Guru dia tahu benda gaib ni, dia letak atas kalimah kasyaf. Kasyaf. Ramai orang keliru berkenaan dengan kasyaf ini. Kasyaf ini satu benda yang wujud. Tetapi disalah fahami oleh kita semua. Dan apabila kata Tok Guru dia tahu benda yang ada dalam hati, itu masalah yang besar. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebut innahu alimun bidhatis sudur. Aku mengetahui benda yang ada pada hati manusia itu. Aku tahu benda yang duduk dalam hati manusia itu macam mana. Wajahrakum, dan apa yang kamu lahirkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang kita cakap, sama ada senyap ataupun segala-galanya. Termasuklah segala-gala yang tertulis ataupun yang tersirat, semua sekali. Wa ya'lamu ma taksibun, dan firman Allah Ta'ala, dia yang mengetahui apa yang kamu usahakan. Apa maknanya? Allah tahu apa yang usaha kita, apa hasil daripada kita usaha. Allah Ta'ala tahu. Contoh kita buat keluar satu modal untuk buat satu perkara. Satu perniagaan. Hujung jatuh perniagaan tu dapat berapa, semua diketahui oleh Allah. Semua diketahui. Hujung manusia tu macam mana. Tetapi Allah Ta'ala ni,
menyebut dalam hadis kursi bahawa dia bersama dengan sangkaan hamba, sangkaan baik hamba-hambanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat bersama dengan manusia dengan sangkaan baik yang manusia sangka kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menetapkan kebaikan yang banyak kepada manusia ini. Manusia kena tahu. Kebaikan yang banyak yang Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka itu sangatlah hebat. Bukan main-main, sangat hebat. Baik. Ayat yang keempat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَمَا تَأْتِيهِمْ dan tidak ada yang sampai kepada mereka. Mereka dimaksudlah ayat dalam musyrikin Mekah lah. Bukan sahaja mereka yang sefahaman dengan mereka. Yang menganut fahaman yang sama dengan musyrikin Mekah. Min ayatin, daripada satu tanda pun. Tanda ditujukan dalam mukjizat. Anak mereka telah ditunjukkan dengan berbagai mukjizat daripada Nabi. Sampai pernah belah bulan di hadapan mata mereka sendiri pun. Dan Quran sendiri sebagai mukjizat. Perkataan ayat di sini maksudnya tanda. Jadi banyaklah tanda-tanda yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dalam ayat yang kedua yang kita baca, awal tadi iaitu sebutkan langit bumi. Itu tanda-tanda yang besar. Jadi langit, aku jadikan bumi. Itu semua tanda-tanda yang besar yang Allah Ta'ala hadapkan kepada manusia. Dan ayat dalam ayat ini juga merujuk kepada ayat-ayat syariat, itu ayat-ayat Quran. Min ayati rabbihim, dari berbagai tanda keterangan Tuhan mereka. Semua itu tanda-tanda daripada Allah Ta'ala. Nak tunjuk bahawa wujudnya Allah. Kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Illa kanu anha mu'ridin. Melainkan mereka berkenaan selalu buat tidak endah. Mu'ridin, selalu buat tidak kisah. Yang kita boleh bawa maksud dia, enggan menerima. Mereka tidak hiraukan. Perkataan mu'ridin ni diambil daripada perkataan arada, yang maksud asalnya mempersembahkan. Dan perkataan mu'ridin ni, kalau kita tengok, seperti satu proses mempersembahkan sesuatu. Tapi kemudian buat tak tahu. Maknanya apa? Apabila dipersembahkan kepada mereka satu tanda dalil bukti kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka buat tak tahu dan mereka berpaling daripada apa yang ditunjukkan kepada mereka. Dan musyrikin Mekah itu sendiri golongan yang banyak meminta mukjizat. Mukjizat banyak mereka minta. Tapi bila Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan dalil kepada apa yang mereka minta, mereka lawan Allah Ta'ala. Mereka tolak dengan berbagai-bagai alasan yang mereka tolak. Dan ayat ini nak beritahu juga kepada kita, kewajipan kita melihat tanda-tanda Allah dalam ayat ini, dan juga dengan ayat Quran, dan kita mentadabbur Al-Quran. Dan jikalau kita tidak memahami dalil Al-Quran ini, kita juga akan menjadi golongan yang mu'ridin, golongan yang menolak agama ini. Itu sangat bahaya. Ayat yang kelima. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu bil haqqi. Sungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Kalimah al-haqqu dalam Al-Quran ni dengan bawa maksud apa-apa sahaja kebenaran yang dibawa oleh Nabi ataupun hadis ajaran dia, orang panggil al-haqqu. Kebenaran yang paling besar, yang paling utama sekali itu Allah saja Tuhan yang boleh disembah dan diminta doa. Orang lain tak mahu beriman, tak mahu terima kebenaran, termasuk musyrikin Mekah. Maknanya di sini kita boleh faham bahawa
Kalimah al-haqqu sebarang kebenaran yang dibawa daripada Al-Quran. Lamma ja'ahum, ketika ia sampai kepada mereka tauhid tersebut, apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, perkara-perkara syirik, apa yang manusia boleh sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala, semua benda-benda itu adalah perkara-perkara yang manusia perlu faham. Fasawfa ya'tihim, oleh itu akan datang kepada mereka. Mereka akan didatangi dengan hukum untuk mereka, dan inilah balasan mereka. Amba'uhum, berita-berita besar. Berita-berita besar berkenaan dengan kaum-kaum dahulu. Jadi azab di akhirat kelak oleh kerana azab datang muka dunia ataupun akhirat oleh kerana mereka jauh daripada mentauhidkan Allah. Ma kanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka selalu ejek-ejekkan. Mereka memperolok-olok hari kiamat. Mereka percaya azab mereka tak percaya azab dijanjikan di hari kiamat. Bagi mereka mati itu mati habis semua sekali. Mereka tak percaya pada buah zakum dan mereka tak percaya akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Al-Karim ada akhirat. Sebagaimana ayat nombor 2 yang kita bacakan tadi. Allah Ta'ala yang menghidupkan, mematikan. Itu semua adalah apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi mereka, mereka tak percaya. Mereka tu lawan Allah. Itu akidah musyrikin Mekah. Apa yang kita dapat daripada akidah musyrikin Mekah ini? Perkara yang besar yang boleh kita dapat daripada akidah musyrikin Mekah ini, kita balik kepada kita bahawa yang pertama sekali benda gaib ni Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Jangan kita dibawa-bawa oleh syaitan. Jangan. Kerana ada orang yang mendakwa dia tahu benda yang gaib. Lebih malang lagi yang tahu benda gaib tu mengaku pula dia tu keluarga Nabi. Yang tidak ikut landasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu teruk. Teruk. Menyebabkan orang tak berani nak lawan dia, akidah dia salah pun orang tak berani sebab apa? Sebab dia keluarga Nabi. Keturunan Nabi. Modal keturunan Nabi itu digunakan untuk menghalalkan perkara yang dia buat. Itu satu benda yang besar yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dalam majlis dia tiba-tiba mari Nabi SAW. Itu termasuk benda yang gaib. Yang manusia kena tipu dalam bab ni. Ditipu oleh syaitan. Yang sentiasa menggoda manusia, menipu manusia. Ini yang besar yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, insya-Allah esok kita akan sambung. Seterusnya, ayat yang ke-6, insya-Allah, pada esok hari, kita akan sambung. Ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8, kita akan bahas berkenaan dengan bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri menurunkan Al-Quran kepada umat manusia ini. InsyaAllah kita bertemu di esok hari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.